Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Ahli kumpulan 6 terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Anis Zulaika binti Abdul Rahim. Yang kedua, Nur Azlin binti Ismail. Yang ketiga, Siti Nur Atirah binti Sulaimi. Yang keempat, Rabiatul Humira binti Hamid. Dan yang kelima, Nur Zulaika binti Uthman. Kami merupakan pelajar dari ISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hubung kait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan. Falsafah pendidikan. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Sebagai contoh, falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Seterusnya, dasar pendidikan. Daripada falsafah, barulah dasar dapat digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk melakukan tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Contoh dasar pendidikan ialah dasar pendidikan percuma DPP. Dan yang terakhir, sistem pendidikan. Apabila sesuatu dasar sudah termaktub, maka sistem pendidikan didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem pendidikan yang dimaksudkan ialah pendidikan pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan khas. Kesimpulannya, falsafah, dasar dan sistem pendidikan walaupun dilihat secara berbeza dengan fungsi yang berbeza, tetapi hakikat pelaksanaannya adalah satu. Ketiga-tiga saling berhubung kait ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Dasar-dasar pendidikan. Dasar pendidikan yang pertama, dasar kebajikan. Pendidikan itu perkhidmatan yang merupakan suatu kebajikan. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang lebih besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar kebajikan ialah bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan seperti RMT, skim susu dan derma. Seterusnya, dasar pendidikan yang kedua, dar solusi. Dasar ini berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini terbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Interaksi yang berlaku tidak selalunya lancar, kerap kali interaksi yang berlaku mengalami gangguan dan halangan. Oleh itu, dasar solusi dalam pendidikan mensejajarkan semua hala tuju, pelaksanaan dan perancangan yang dibuat dalam bidang pendidikan. Contoh dasar solusi ialah satu murid satu sukan, PPSMI dan MBM-MBI. Dasar pendidikan yang ketiga pula ialah dasar kawalan. Kawalan bertujuan mendisiplinkan. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Bertujuan sebagai pencegahan, pengajaran dan peringatan. Contoh dasar kawalan ialah kod etika, peraturan dan undang-undang pendidikan. Dan yang terakhir, dasar inovasi. Dasar yang bertujuan membawa dan memberi pembaharuan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat futuristik pragmatik kerana membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Contoh dasar inovasi ialah TVET, ICT dalam pendidikan, sekolah bakat seperti seni dan sukan. Seterusnya, dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah era pendidikan era masyarakat Melayu. Pendidikan informal iaitu agama Islam, adab dan adat, ekonomi, sosial dan politik. Institusi pula ialah istana, masjid dan rumah.
Hierarki pendidikan mengikut kelas sosial. Dasar dan hala tuju pendidikan pada era tersebut ialah tiada dasar yang jelas, mengekalkan pengukuhan hierarki status dan warisan, keharmonian sistem dan fungsi masyarakat, dan bakti kepada tanah atau alam. Yang kedua ialah pendidikan era penjajahan pada tahun 1511 sehingga 1957. Portugis dan Belanda mengamalkan pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli. Penjajahan Inggeris pula mengamalkan pendidikan formal, sekolah vernakula iaitu Inggeris, Melayu, Cina, India dan Tamil. Dualisme pendidikan mengikut etnik, gender, ekonomi, agama dan keturunan. Penjajahan Jepun pula mengamalkan pendidikan alat indoktrinasi dan ideologi. Dasar dan hala tuju pendidikan pada tahun tersebut ialah fokus kepada kehendak dan nilai penjajah, dasar pecah dan perintah, pengekalan budaya dan warisan kaum, dasar dualisme dalam sistem pendidikan, dan dasar pendidikan lain iaitu isolasi, polarisasi, liberalisasi, indoktrinasi, dan ideologi. Yang ketiga pula ialah pendidikan era iaitu pada tahun 1950 sehingga 1959. Pendidikan ialah pendidikan formal iaitu vernakula, institusi, sekolah Inggeris, Melayu, agama, Cina dan Tamil. Pendidikan informal pula iaitu agama, adab dan adat, dan ekonomi. Kurikulum kebangsaan, bahasa pengantar iaitu Melayu dan Inggeris, kurikulum akademik dan teknikal, dualisme pendidikan mengikut etnik, gender, ekonomi dan agama. Dasar pula ialah mengamalkan dasar sekolah vernakula iaitu untuk keseragaman peraturan sekolah, pelbagai bahasa, satu kurikulum bercorak Malaysia, pendidikan wajib 9 tahun atau darjah naik darjah automatik atau pendidikan dewasa atau lanjutan. Yang keempat pula iaitu pendidikan era pada tahun 1960 sehingga 1969. Pendidikan yang diamalkan ialah kemudahan belajar, sekolah aneka jurusan iaitu akademik dan vokasional, sekolah kebangsaan, kurikulum kebangsaan, bahasa Melayu sebagai pengantar utama dan Akta Pelajaran 1961. Mengamalkan dasar pendidikan tinggi, pendidikan percuma, kenaikan darjah automatik, bahasa kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. Seterusnya yang kelima iaitu pendidikan era pada tahun 1970 sehingga 1979. Pendidikan ialah perluasan sekolah rendah, sekolah menengah bercorak akademik dan vokasional, sekolah kebangsaan dan pengukuhan bahasa kebangsaan. Dasar yang diamalkan ialah dasar bersih, cekap dan amanah, pandang ke timur, ICT, kurikulum asas dan individu seimbang, dan pemindahan teknologi. Seterusnya pendidikan era yang keenam ialah pada tahun 1990 sehingga 1999. Pendidikan ialah kawalan pendidikan, perluasan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT. Kukuh sekolah kebangsaan, kukuh bahasa kebangsaan, kukuh kurikulum kebangsaan, ICT dan pembestarian sekolah. Dasar pula ialah latihan perindustrian dan pemindahan teknologi, ICT di sekolah, pendidikan komuniti, sekolah cermalang, sekolah wawasan, sekolah bestari, persijilan terbuka dan pengkooperatan pendidikan tinggi. Seterusnya yang terakhir ialah pendidikan abad ke-21. Pendidikan ialah mengamalkan perluasan pendidikan dari awal kanak-kanak hingga ke institusi pengajian tinggi, kukuh sekolah kebangsaan, pengukuhan bahasa, kebangsaan dan bahasa kedua,
Kukuhkan kurikulum kebangsaan iaitu KSSR, pendidikan kelas pertama, Hab Pendidikan Dunia, PPIP 2006 hingga 2010. Dasar pula ialah mengamalkan PPSMI, sekolah cermelang iaitu kluster dan berprestasi tinggi, satu murid satu sukan, yuran percuma, pentaksiran holistik, pengantarabangsaaan pendidikan dan MBMMBI. Implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Dasar yang pertama ialah dasar MBM-MBI. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan adalah membangunkan rakyat cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris untuk lebih berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing di peringkat dunia. Kesan terhadap pembangunan negara pula, negara berpenduduk bijak dapat membantu memacu pembangunan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan. Seterusnya, pemindahan teknologi yang tinggi. Dasar seterusnya ialah dasar 60-40. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan ialah rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif, kreatif dan inovatif. Manakala kesan terhadap pembangunan negara pula menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi dan berbudaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Dasar seterusnya ialah dasar 1M1S. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan adalah dapat membangunkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang kedua, insan yang sihat dan cergas. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat bersukan dan melahirkan ahli sukan bertaraf dunia. Kesan terhadap pembangunan negara pula dapat menggiatkan penglibatan pelajar dalam acara sukan dan co-kurikulum serta menaikkan mutu sukan negara. Yang kedua, dapat meningkatkan produktiviti kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan pencapaian sukan peringkat antarabangsa. Seterusnya, dasar pendidikan percuma. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan adalah dapat mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, rakyat berpeluang meningkatkan tahap pendidikan. Manakala kesan terhadap pembangunan negara pula, negara berpendudukan bijak. Kedua, dapat melahirkan ramai generasi berpendidikan dan mampu membangunkan negara. Yang ketiga, amalan demokrasi pendidikan. Dasar seterusnya ialah dasar sekolah selamat. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan adalah dapat membentukkan sasiah pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Kesan dasar ini terhadap pembangunan negara pula, perpaduan dalam kalangan rakyat akan terjamin, negara yang aman dan harmoni, rakyat mempunyai sikap berdisiplin yang tinggi. Seterusnya, dasar PTPTN. Kesan dasar ini terhadap pembangunan insan adalah dapat menyediakan skim simpanan dan menguruskan deposit untuk tujuan memberi peluang untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
kesan terhadap pembangunan negara pula menuju negara berpenduduk yang bijak dan amalan demokrasi pendidikan. Apakah itu MBM-MBI? Pelaksanaan dasar MBM-MBI yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011 berikutan memansuhan dasar PPSMI secara beransur-ansur mulai 2011 dan berakhir sepenuhnya pada tahun 2014 adalah bertujuan untuk melahirkan generasi warga Malaysia yang fasih dan yakin mengguna bahasa Malaysia dan Inggeris. Dasar ini yang juga bertujuan untuk memupuk perpaduan bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu. Seterusnya, objektif-objektif MBM-MBI. Yang pertama, penerokaan ilmu. Yang kedua, pengisiannya dalam bidang kerjaya. Yang ketiga, menggunakannya untuk sebarang urusan rasmi. Dan yang terakhir, melahirkan generasi yang berkeyakinan untuk bertutur dan mempraktikkan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris standard dalam perbualan. Apakah itu 1M 1S? 1M 1S ialah dasar satu murid satu sukan yang mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justru itu, dengan dasar ini setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Objektif 1M 1S. Yang pertama, membentuk budaya sukan dalam kalangan murid. Yang kedua, memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Yang ketiga, mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Yang keempat, memberi keseimbangan di dalam akademik dan keperluan fizikal. Dan yang kelima, membentuk sasiah jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid. Dan akhir sekali, meningkatkan kecergasan jasmani murid, memupuk perpaduan menerusi sukan. Pencapaian pendidikan. Yang pertama, dapat menyatukan murid berbilang kaum. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga, memupuk perkembangan kebudayaan ekonomi, sosial dan politik. Dan akhir sekali iaitu yang keempat, membina sistem pendidikan yang memenuhi kehendak dan keperluan negara. Akhir sekali, menilai pelaksanaan satu dasar pendidikan di Malaysia dari aspek pelaksanaan dan pencapaian. Yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri daripada subseksyen ini. Yang kedua, mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai kurikulum kebangsaan yang tertaluk kepada subseksyen 3 hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan kualiti pendidikan dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang keempat, mendemokrasikan pendidikan. Menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur di luar bandar bagi menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dan miskin
bandar dengan luar bandar, program sokongan pendidikan seperti skim pinjaman buku teks, televisyen pendidikan, sekolah berasrama penuh, asrama desa dan asrama harian, beasiswa, rancangan makanan tambahan dan program kesihatan dipertingkatkan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dalam laporannya 1979 telah mendapati antara lain bahawa kurikulum itu digubal secara terpisah mengikut mata pelajaran dan terdapat sedikit sangat integrasi dalam mata pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, meluaskan pendidikan vokasional dan teknik. Pemantapan pendidikan teknik dan vokasional melalui penetapan Seksyen 35-1 dan 2. Antara strateginya ialah menyediakan latihan kemahiran, latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Mulai 2012, pendidikan vokasional mula perkenalkan pada peringkat sekolah rendah dan mulai 2014, sekolah teknik dinaik taraf berstatus college. Yang ketujuh pula ialah pengajaran bahasa ibunda. Matlamat sistem pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat Malaysia sendiri. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini akan rasa dihargai dan tidak wujud perasaan disisihkan dalam negara sendiri. Yang ke-8, menggalakkan aktiviti kokurikulum. Bagi memupuk disiplin dalam kalangan murid, KPM telah mengambil langkah menambah baik pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah. Penambah peruntukan per kapita murid kepada RM10 untuk sekolah rendah dan RM12 untuk sekolah menengah mulai 2006 dan aktiviti kokurikulum dijadikan syarat kelayakan kemasukan ke Universiti Awam mulai 2006. Dan akhir sekali, penekanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan, perkembangan TMK dan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan kreatif dan elektronik. KPM menyediakan program yang dapat melahirkan warga negara berilmu pengetahuan, celik TMK, berkemahiran dan berakhlak mulia. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, penyusunan semula dan penggubalan baru